Selamat sejahtera saya ucapkan. Pada hari ini saya akan membentangkan tentang kajian yang telah saya lakukan yang bertajuk Ketuhanan dan Sifat Kewujudannya dari Sudut Falsafah Yahudi. Ahli falsafah yang telah saya kaji ialah Maimonides. Moses Maimonides yang juga dikenali sebagai Rambam lahir pada 30 Mac tahun 1135 di Cordoba, Spanyol. Selain menyumbang dalam bidang perubatan, sumbangan yang lain juga dapat dilihat dalam agama Yahudi. Falsafah beliau dipengaruhi oleh pengajaran ahli falsafah yang lain, dan salah satu ahli falsafah yang dirujuk olehnya ialah Aristotle. Bagi konsep ketuhanan pula, menurut Maimonides, ia dapat dilihat secara terus melalui 3 prinsip iman yang dikarangnya di dalam buku yang bertajuk Guide of the Perplexed. Prinsip pertama menyatakan bahwa Tuhan ada, Tuhan sempurna dalam segala hal, kekal dan penyebab semua yang ada. 13 prinsip iman menurut beliau merupakan kesimpulan tentang iman dalam agama Yahudi yang menjadi dasar dalam agama mereka. Bagi beliau, kepercayaan dan akal tidak menjadi musuh, tetapi penting untuk satu sama lain jika kita ingin memahami Tuhan. Tentang asal-usul Tuhan, menurut beliau, penciptaan adalah salah satu bukti kewujudan Tuhan, dan tanpa kewujudan Tuhan, segala sesuatu tidak akan wujud. Oleh itu, tidak adanya Tuhan adalah mustahil, karena ketiadaannya akan menghancurkan perkara yang telah ada. Bagi sifat-sifat Tuhan pula, Maimonides menggariskan 4 prinsip asas yang tidak dapat dinyatakan oleh seseorang berkenaan dengan hakikat Tuhan yang hakiki. 4 prinsip asas itu ialah yang pertama, kesopanan, yang kedua ialah emosi atau perubahan, yang ketiga ialah potensi atau ketiadaan, dan yang terakhir ialah kesamaan. Selain itu, Maimonides juga dengan tegas menidakkan apa-apa bentuk kewujudan yang dikaitkan dengan Tuhan, termasuklah anthropomorphism, yaitu memberi sifat-sifat manusia kepada Tuhan. Bagi konsep doa pula, Maimonides tidak membahas lebih tentang konsep doa, tetapi dalam Mishneh Torah, Maimonides mensyaratkan untuk membersihkan pemikiran seseorang ataupun bertenang dan duduk sebentar sebelum berdoa. Antara sebab mengapa kepercayaan itu dipercayai adalah karena prinsip iman yang dikarang oleh Maimonides sangat mudah difahami dan memungkinkan orang-orang biasa untuk mengabdikan diri sepenuhnya pada agama Yahudi, walaupun mereka tidak mempelajari teks-teks itu sendiri, yaitu teks daripada kitab Taurat yang diterjemahkan oleh beliau kepada Mishneh Torah. Manakala bagi kesan pemikiran kepada masyarakat dahulu, masyarakat sangat menghormati tokoh tersebut karena beliau membentuk panduan yang luas mengenai hal undang-undang Yahudi dan kehidupan Yahudi. Selain itu, beliau juga merupakan pengaruh penting bagi ahli falsafah bukan Yahudi seperti Aquinas, Leibniz, dan juga Spinoza. Kesan pemikiran kepada masyarakat kini pula, Mishneh Torah sehingga kini digunakan sebagai panduan dalam menjalankan ibadah harian agama Yahudi. Bagi artikel review pula, tajuk artikel yang telah saya pilih ialah Konsep Ketuhanan menurut Musa bin Maimun yang dikarang oleh Nurhanisa Senin, Wan Adli Wan Ramli, Hadijah Muhammad Hambali daripada Fakulti Pengajian Islam Universiti Malaya. Salah satu penulis jurnal ini ialah Dr. Wan Adli bin Wan Ramli, yaitu seorang pensyarah Fakulti Pengajian Islam Universiti Malaya. Secara ringkasnya, artikel ini ditulis untuk membahaskan konsep ketuhanan menurut Maimonides. Oleh itu, artikel ini membincangkan hujah Maimonides
berkenaan kewujudan Tuhan, keesaannya, dan sifatnya. Dalam menerangkan mengenai keesaan Tuhan, Maimonides sama sekali menolak Tuhan mempunyai sifat. Antara isu yang dibawa oleh penulis ialah yang pertama, cara Maimonides menggambarkan Tuhan. Maimonides menerangkan 4 elemen yang patut ditolak jika ingin membahaskan tentang konsep ketuhanan, yaitu Tuhan mempunyai fisikal, ketidakwujudan Tuhan, dan persamaan dengan mana-mana hidupan. Isu yang kedua yang dibawa oleh penulis ialah tentang kewujudan Tuhan, dan Maimonides sesungguhnya percaya bahwa Tuhan itu wujud dan tidak memerlukan sebarang sebab kenapa ia wujud. Isu yang ketiga ialah tentang keesaan Tuhan, di mana Maimonides menggunakan teologi negatif untuk menggambarkan keunikan dan keindahan Tuhan yang tidak terungkap dengan kata-kata. Isu yang terakhir yang dibawa oleh penulis ialah tentang sifat Tuhan. Isu yang menarik dalam artikel ini ialah tentang kewujudan Tuhan, di mana Maimonides menggunakan falsafah fisik Aristotle tentang teori pergerakan ataupun theory of motion, dan menggunakan teori tersebut untuk menyokong pandangannya tentang ketuhanan, walaupun sebenarnya Aristotle tidak pernah menggunakan teori tersebut untuk membuktikan kewujudan Tuhan. Kekuatan bagi artikel ini ialah artikel ini ditulis berpandukan sumber rujukan yang sahih dan menggunakan rujukan yang banyak. Walau bagaimanapun, artikel ini ditulis menggunakan bahasa Inggris dan penulisan dalam bahasa Melayu tidak tersedia walaupun penulis artikel ini ialah orang tempatan. Dan ini merupakan satu kelemahan bagi artikel ini. Namun begitu, artikel ini sangat sesuai untuk dijadikan panduan ataupun rujukan dalam kajian, karena artikel ini lengkap dengan maklumat-maklumat tentang falsafah yang dibawa oleh tokoh tersebut. Bagi ulasan pula, seperti yang tertulis di dalam 13 prinsip iman yang dikarang oleh Maimonides, saya bersetuju dengan prinsip yang pertama yang menyatakan bahwa Tuhan ada, Tuhan sempurna dalam segala hal dan penyebab semua yang ada. Saya juga bersetuju dengan prinsip yang seterusnya, yaitu Tuhan seharusnya menjadi satu-satunya objek penyembahan dan pujian. Isu yang memberi impak bagi saya ialah tentang kewujudan Tuhan. Pandangan Maimonides tentang kewujudan Tuhan diadaptasi daripada teori ahli falsafah lain dan kemudiannya dipersetujui oleh beliau dan digunakan sebagai panduan untuk tokoh tersebut menerangkan tentang kefahamannya tentang kewujudan Tuhan. Kita hendaklah berhati-hati ketika menerima ide baru, tetapi dalam masa yang sama, kita juga hendaklah berpikiran terbuka agar kita mendapat pengetahuan yang tepat. Maklumat baru yang saya perolehi daripada artikel ini ialah tentang negatif teologi yang digunakan oleh Maimonides untuk menerangkan tentang konsep ketuhanan. Negatif teologi adalah strategi yang digunakan untuk memelihara keunikan Tuhan yang kukuh dan lengkap, dan pada masa yang sama tidak mempersoalkan bagaimana sifat-sifat Tuhan karena Tuhan Maha Esa. Secara kesimpulannya, artikel ini menerangkan secara teratur tentang topik yang dibincangkan dan memberikan pengetahuan kepada pembaca. Daripada penelitian saya tentang artikel ini, saya mendapati bahwa Maimonides memangnya bersungguh-sungguh untuk memberikan penjelasan kepada bangsanya tentang isi kandungan kitab Taurat, sehingga beliau menerjemahkan kitab Taurat agar lebih mudah difahami. Hasil daripada usaha beliau, Mishneh Torah masih digunakan sehingga kini sebagai panduan untuk menjalankan ibadah agama Yahudi. Sebagai cadangan, saya mencadangkan untuk menyediakan penulisan artikel ini dalam bahasa Melayu agar memudahkan pelajar tempatan untuk memahami apakah yang dibincangkan dalam artikel ini. Selain itu, penulis juga bolehlah menyediakan ruang
di mana terdapat penerangan tentang istilah-istilah yang digunakan dalam penulisan ini. Sekian dan terima kasih.